Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Jika audio jelas, boleh tolong maklumkan kepada saya, share ramai-ramai ya. Sebab ada shadow ban dan pastikan dah sertai Telegram saya, Regi J.C. Ritaudin. Baik, sudah 2 live saya buat. Satu beberapa hari yang lalu berhubung dengan perkara-perkara berkait dengan UMNO ya. Hala tuju UMNO dari sudut analisa, bukannya dari sudut maklumat dalaman dan sebagainya. So dari sudut analisa, apa yang berkemungkinan akan menjadi end game ya. Tidak kira lah anda merujuk kepada jika kerajaan tumbang ke tak tumbang ke itu, ataupun jika tidak tumbang tetapi PRU 16, apa jua keadaannya, tetapi what is the end game. Kemudian setelah saya diberi tahu beberapa perkara oleh beberapa pihak yang terkejut dengan live itu dan mendakwa ada banyak kebenaran di dalamnya, kemudian saya membuat satu live semalam dalam satu sesi Jom Bicara, di mana saya menjelaskan bahawa sebenarnya ada kesedaran yang wujud di dalam Kem Zahid dan juga sebenarnya di dalam PH ya, bahawa kerjasama UMNO DAP PKR ni tidak membuahkan hasil, dan ini terbukti menerusi PRN dan juga PRK yang telah berlaku. Malah prestasi PKR amanah merosot lagi berbanding PRU 15, prestasi UMNO yang dah teruk merosot berbanding PRU 15. Undi Melayu Islam sedang berpindah dan DAP tidak menunjukkan peningkatan. So basically mereka dah tahu bahawa kerjasama ini tidak membuahkan hasil dan tidak boleh diteruskan pada PRU 16. So malah kesedaran ini juga telah membimbangkan Kem Zahid bahawa sekiranya MP-MP dalam UMNO maupun Barisan Nasional, jika sejumlah yang cukup ya tiba-tiba beralih sokongan ya, dan ini disusuli dengan Sabah dan Sarawak, mungkin ada perjanjian rahsia or something like that, kita tak tahu ya. Sebenarnya Kem Zahid tak boleh buat apa-apa sebab sudah ada banyak kenyataan tafsiran yang sudah disahkan apabila 4 MP bersatu telah beralih sokongan kepada kerajaan. Maka beberapa kenyataan telah dibuat oleh media-media belah kerajaan dan juga oleh pemimpin-pemimpin belah kerajaan, bekas peguam negara dan sebagainya or something like that ya, bekas menteri undang-undang or something like that. Semua pengesahan-pengesahan ini adalah sebiji dengan apa yang setelah saya dan Tuan Muhammad Hanif Katri Abdullah jelaskan lama dulu, yang mengesahkan bahawa jika ada MP-MP BN mengorak langkah, mereka tidak perlu kosongkan kerusi sekalipun keahlian mereka dalam UMNO hilang. Maka Zahid tidak boleh buat apa-apa. Jika ada perubahan kerajaan, yang paling akan merasa seksanya adalah Kem Zahid. Jika kerajaan baru tiba-tiba korek isu LCS whatever, right? It's going to be very very bad for Zahid and Kem Zahid lah secara am. So apa yang saya jelaskan ya adalah analisa yang tepat. Whether it's going to happen or not, sama ada berlaku atau tidak, itu saya tak kisah dan saya tak nak ambil tahu. Tetapi senario ini, perkembangan ini, iaitu situasi terkini sekiranya berlaku satu perubahan, itu tepat, analisanya tepat. Yang paling mudarat akan menjadi Kem Zahid. So kemudian saya akhiri dengan berkata ada maklumat, tak tahu benar atau tidak, sedang berlaku satu perubahan di dalam UMNO lah. Perubahan macam mana ke atas kesedaran ini, mungkin Zahid sudah tunduk ke, ataupun dia akan beri laluan kepada mana-mana pihak dan sebagainya. Itulah ura-ura maklumat yang diterima, dan ura-ura ini cukup kuat ya di dalam politik negara ni, especially bila melibatkan PH dengan UMNO ni. Sejarah menunjukkan bila ada ura-ura yang kuat ni,
Ini bukan sekadar ura-ura. Ini pernah diperhati dengan tepat oleh Zaid Ibrahim. Dia pernah memberitahu, usually when there are rumours, it is true. Anyway, saya bukan di sini untuk memberitahu ianya benar atau tidak, tetapi itulah maklumatnya dan itulah ura-uranya. Okey. Kemudian so pendek kata, akan berlaku sedang berlaku perubahan dalam UMNO lah. Itu cerita dia lah, betul atau tidak saya tak nak masuk campur. Dan tema maklumat-maklumat yang diterima ni, ura-ura ni, ada sesuatu sedang berlaku. Okey. Untuk lebih lanjut, kalau anda rasa apa yang saya ceritakan ni kabur, anda scroll ke bawah, rujuk kepada live semalam Regi JC Ritaudin, ya. Okey, saya tak nak ulang lah. Takkan saya nak ulang sesuatu yang saya dah bicarakan selama 17 hingga 18 minit semalam. Anda boleh tonton. Okey. Kemudian ada orang membawa kepada perhatian saya, ada seorang lagi blogger yang telah menceritakan sesuatu di dalam Twitter dia. So mereka hantar link dan saya rujuk, dan ada perkara dia bukan sama macam apa yang saya cerita, tetapi lebih awal daripada live saya semalam. Dia ada sebut sesuatu berkenaan dengan Zaid, dan didakwanya Zaid mungkin akan ke tepi dan Hishamuddin akan jadi pemangku jawatan presiden. Okey. Dan didakwanya lagi Zaid ini tengah sakit, ada ni ada itu. Okey, itu saya tak nak masuk lah. Okey, so ini adalah kenyataan yang telah dibuat oleh dia sebelum live saya semalam, tetapi beberapa hari lepas, saya ingat seminggu lepas, saya dah mula cerita berkenaan dengan sesuatu sedang berlaku. Okey, but he was very specific. Dia namakan Hishamuddin. Okey, so maklumat saya, mungkin Hishamuddin, mungkin Ismail Sabri ni semua tak penting. So basically dia pun beritahu lah perubahan sedang berlaku, alright, atau akan berlaku. Itu saya tak nak masuk campur lah. That is his right and to an opinion, my right to an opinion berdasarkan maklumat-maklumat masing-masing. Kemudian seorang ahli MKT telah komen berkenaan dengan blogger berkenaan. Okey, saya tak nak namakan, saya kira anda tahulah. Ini memang kaki fitnah MKT ni, budak ni memang kaki fitnah. Saya pernah buktikan dia kaki fitnah. Okey, dia petik dari atas angin. Saya tak pernah, saya dalam seumur hidup saya tak pernah jumpa fizikal Zaid Hamidi, tak pernah komunikasi dengan Zaid Hamidi. Tetapi 2 ke 3 tahun lepas, dia buat satu live. Dia kata Regi JC telah diberi 50,000 dari Zaid. Ini tahap fitnah budak ni. Akhirnya bila saya buat laporan polis, dia buat lagi satu live. Dia kata, oh dia dapat maklumat dari entah siapa. Kemudian dia jenis tu lah, dia muntahkan balik. Dia dapat dimuntahkan balik, ya. Ini memang kaki fitnah. Alright. So budak ni, dia selah blogger berkenaan lah. Dia kata mengarut lah, ya. Andai kata ahli-ahli MKT semuanya tak diterima atau tak ambil jawatan sebagai pemangku sekalipun, ianya tidak akan dapat kat Hishamuddin, sebab Hishamuddin sudah digantung 6 bulan dan lazimnya pemangku ialah timbalan presiden. So saya sebenarnya komen itu. Okey, pertama, ya, dia patut berasa malu sebagai ahli MKT, sebab tidak ada apa-apa dalam perlembagaan berhubung pemangkuan jawatan presiden. Okey, there is no such thing as ia secara automatik dapat kepada timbalan presiden. Tak ada. Saya cabar dia tunjuk yang memangku ni wajib timbalan presiden. No such thing. Ya, no such thing. Okey. Kedua, ya, dia kata Hishamuddin digantung dan sebagainya. Okey, bila kita lihat rentetan peristiwa-peristiwa menjurus kepada
penggantungan dan pemecatan. Banyak daripadanya tidak menurut protokol yang betul, tidak menurut perlembagaan yang betul, ya. Dia lembaga disiplin perlu memberi tempoh, memberi masa untuk orang tu menjelaskan, memberi tunjuk sebab. Sebelum orang tu diberi tunjuk sebab secara rasmi, perlu ada satu kenyataan daripada lembaga disiplin kepada mereka yang akan digantung atau akan dipecat, ya, apa kesalahan mereka. Banyak yang tidak dituruti, malah banyak keputusan dilaporkan di media. Zahid buat begitu sahaja, so tidak menerusi proses yang betul. Tidak menerusi proses yang betul. So kalau Zahid boleh buat benda tu, logiknya Zahid juga boleh batalkan penggantungan itu. Sebab Zahid membuat keputusan dalam mesyuarat MKT. Orang ni digantung, macam contohnya Nur Omar. Nur Omar sebenarnya dia nak mereka nak gantung dia, tapi bila dia kata kalau macam tu lebih baik pecat, maka Zahid pecat. Okay, actually itu bukan proses yang betul, tapi orang tak mau gaduh sebab orang dah meluat dengan Zahid. So orang tak kisahlah, Zahid nak pecat-pecat lah. So kalau Zahid boleh buat begitu, logiknya esok Zahid boleh batalkan penggantungan Hishamuddin tanpa merujuk kepada sesiapa. Apa yang cuba saya sampaikan di sini, saya fikir ada kemungkinan. Okay? Ahli-ahli MKT pun tak tahu what is going on. Cuba fikir, kalau ada sesuatu yang rahsia yang sedang dirancang, adakah ianya akan sampai kepada telinga seorang yang diketahui mulut dia ni tak boleh dikawal? Dia ahli MKT, tetapi dia ni selalu suka pancar war-war kepada umum, dan itulah antara sebabnya dia mula-mula dulu Zahid pecat dia daripada MKT, ya, sebab tak boleh kawal mulut. Kemudian bawa balik, ya, tetapi dia tak boleh kawal mulut. So adakah mungkin sesuatu yang dibincangkan atau dirancang tidak sampai ke telinga MKT? Mungkin. Kalau saya Zahid, saya tak akan benarkan sesuatu yang betul-betul rahsia sampai ke telinga dia. So message saya kepada ahli MKT is, don't be too sure. Sesuatu perancangan tahap tu is not at your level. Kita dah tengok cara anda membuat analisa, cara anda bercakap is not at your level, tak sampai ke tahap kamu, ya. So ianya semestinya tidak akan dibincangkan bersama kamu, sebab ini benda serius, benda yang amat-amat serius dan amat logikal. Bahawasanya jika berlaku langkah, sebenarnya Zahid tidak ada kawalan, kerana MP-MP itu tidak akan hilang kerusi Dewan Rakyat, dan ini sudah dinyatakan oleh pemimpin-pemimpin belah kerajaan sama ada, dan juga pemimpin-pemimpin lepas, ya, dah jelaskan apa yang saya dan Hanif Katri dah jelaskan dulu-dulu, ya. So maknanya seandainya ada sesuatu langkah, ya, sebenarnya what you call, mereka tidak akan hilang kerusi. Yang paling rugi adalah Kem Zahid. So jika saya buat perancangan, saya akan buat dulu sebelum berbincang dengan MKT. So ada kemungkinan ianya tidak berada di bawah pengetahuan MKT. So jangan ketepikan kemungkinan itu bila anda buka mulut. Sebab itu anda sepatutnya tak buka mulut. Bawa bincang dulu dengan MKT atau bincang dulu dengan Zahid. Tak payah nak buka mulut. What for buka mulut? Mengapa nak pergi komen berkenaan dengan apa yang seorang blogger atau saya atau siapa nak cakap? Kita just buat analisa. Anda tak perlu nak react to it, melainkan anda terasa. Satu lagi kemungkinan, mungkin dia terasa sebab ada kebenaran, atau mungkin terasa sebab mungkin benda ni tidak ingin dihebohkan kepada Pakatan Harapan. Jadi bila dia bercakap, dia sudah menimbulkan lebih banyak persoalan. That's why saya selalu nasihatkan camp belah-belah kerajaan, sebab saya nak bersikap positif. Saya kata, bila tak boleh nak jawab, jangan jawab, diam, ya. Bila tak tahu nak cakap apa, jangan cakap, diam. Sebab sekarang timbul persoalan, adakah apa yang dilakukan oleh ahli MKT itu damage control? Mungkin dia buat damage control sebab takut benda ni sampai kepada PH. Ini menimbulkan lagi satu soalan, adakah sesuatu dirahsiakan daripada PH? So anyway, banyak persoalan yang timbul. Tetapi balik pada apa yang saya kata semalam, itu tidak boleh dinafikan
bahawasanya jika berlaku langkah, yang paling rugi adalah Kem Zahid. Ini any analyst can tell you that. Walaupun saya dah muak dengan MP-MP ini, dan saya dah beritahu saya tak nak ambil tahu ada langkah ke tidak. Jujur ya, saya tak nak ambil tahu. Dan bagi saya, kalau Anwar nak jadi PM sehingga PRU16, jadilah. Tetapi analytically, jika berlaku langkah, awak analyse lah. Yang paling rugi adalah Kem Zahid. Jadi kalau saya Zahid, semestinya saya dah sedar benda ni. So masalah kesihatan Zahid ke apa ke, saya tak nak ambil tahu. Saya doakan terbaik buat Zahid. Jika benar-benar apa yang diceritakan tu dia sakit kritikal ke apa, itu saya doakan terbaik. Tetapi ada orang kata ini semua gara-gara Zahid sakit. No. Sekalipun ada kaitan dengan dia sakit, mungkin ianya adalah membantu dalam mempercepatkan pertimbangan untuk merancang sesuatu. Tetapi pokoknya, sakit ke tak sakit saya tak nak kisah. Logically, the end game for UMNO, tidak kira dia nak cuba tumbangkan sekarang ke, ataupun dia nak tunggu PRU16 ke, tetapi akhirnya bila berlaku perubahan, the end game is UMNO dah tahu dia kena balik ke pangkuan Bersatu dan PAS. Sebab kerjasama PH ni meruntuhkan UMNO. Dan PH pun dah tahu sebenarnya ianya UMNO tidak membawa kebaikan. So anyway, itu teguran saya lah kepada ahli MKT tu. Jangan bercakap. Bila anda bercakap, anda menimbulkan banyak persoalan. Sebab anda nampaknya tak faham rasional di sebalik atau logik di sebalik apa yang saya ceritakan, iaitu the end game dia hanya satu, iaitu UMNO kena balik kepada pangkuan Bersatu dan PAS, dan Zahid kena duduk tepi, atau Kem Zahid kena duduk tepi, sebab PAS dengan Bersatu tak terima dah Kem Zahid. Dan jika Kem Zahid tidak melakukan benda ni, tak kira lah bila berubah, kalau dia nak buat pertukaran sekarang atau PRU16, ianya akan kena balik kat Kem Zahid. Andai kata kerajaan baru melakukan siasatan dan sebagainya, contohnya kes LCS. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam Kuarts Ketiga.